Okey, selamat datang ke Fakulti Kaki 5. Sekali lagi kepada korang yang mengikuti di YouTube dan juga yang berada di studio. This is a program di mana korang boleh lepak dan santai sambil-sambil tu kita belajar tentang teori muzik. Right, cool. Now, bagi yang tak tahu pasal program Fakulti Kaki 5 ni, dia adalah satu program yang kita design di mana kita mengajar perkara-perkara asas dalam teori muzik so that orang-orang yang mengikuti program ni boleh membaca notasi muzik atau at least korang boleh membaca block chord chart atau benda yang paling penting, korang tahu tak? Lead sheet. Yes. Kalau korang boleh baca lead sheet, benda yang best adalah korang akan dapat muzik tu dari perspektif yang lain. Dan korang akan boleh berkarya dengan lebih profesional. Alright. Okay, so hari ni saya rasa bertuah sebab kita ada band yang sangat berbakat iaitu Syakir and the Rombongan. Syakir adalah kepala rombongan lah maksudnya di sini. Okay, hari ni sebelum kita start tu saya nak bagi tahu kalau korang ada soalan yang ditengok di YouTube ataupun yang ada kat sini, korang boleh stop saya masa tengah mengajar pun anytime nak tanya soalan tu. Dan kalau yang tengok di YouTube, korang boleh tulis soalan korang di ruangan komen. So nanti kita akan jawab segala persoalan mengenai muzik yang korang ada di situ. Okay? Dan kalau korang post anything dekat social media, jangan lupa untuk menggunakan hashtag Fakulti Kaki 5. Ya. Cuba ulang. Hashtag Fakulti Kaki 5. Yes. Okay, so hari ni kita akan sambung dengan topik yang episod sebelum ni iaitu note duration ataupun dalam bahasa Melayunya nilai durasi nota. Okay, saya tak biasa guna bahasa Melayu tu. Tapi kalau kita belajar kat sekolah, silibus yang government dah bagi adalah dalam bahasa Melayu. Nilai durasi nota. Saya kena tengok nota. Saya pun ada nota ni. Okey, kita recap dulu. Sebelum ni kita dah belajar pasal semi-brief, minim, crotchet, quaver dan semi-quaver. Now, ini adalah note-note yang korang akan selalu jumpa kalau korang baca chord chart ke ataupun score muzik. Dan semalam, bukan semalam lah, episod yang sebelum ni, kita dah belajar, dia ada dua nama. Setiap note-note ni ada dua nama. Satu, nama yang di Amerika. Satu lagi, nama yang di Eropah yang orang standard pakai. This is yang Eropah tu lah. Semi-brief, minim, crotchet, quaver, semi-quaver. And kita pun pakai this system ataupun this nama. Tapi untuk musician modern sekarang, yang banyak graduate daripada Berkeley dan sebagainya, dia orang akan pakai whole note, half note, quarter note, eighth note, 16 note. Basically, dia benda yang sama. Dan nilai dia kita dah belajar semi-brief 4, minim 2, crotchet 1, quaver setengah dan semi-quaver suku. 1/4 ni suku lah. Dia ada matematik sikit di situ. Okey. Kita dah belajar pasal benda ni semalam dan kita juga ada belajar juga pasal note-note yang ada flag. Kita episod sebelum ni kita ada belajar pasal anatomi di mana kita ada head, kita ada stem dia, lepas tu kita ada flag. Now, kalau note yang ada flag, diletakkan sekali, korang boleh tengok dekat gambar rajah, dia ada flag tu kan. Kalau kita biar flag tu macam tu, dia akan jadi semak tau. Skor tu akan jadi susah nak baca. Mata musician nanti juling sebab nak baca. Now, diorang create satu sistem di mana bila kita nak memudahkan kita untuk membaca, kita alangkan dia beam ni. So, kita dah belajar pasal beam ni di episod sebelum ni. So, kita boleh nampak di situ, kita akan groupingkan note-note tu dalam satu kita panggil alang tu. Macam kat rumah alang. Tapi jangan terkejut kalau kita dalam industri kita tak panggil alang tu, kita biasanya akan guna term bahasa Inggeris lah. Bukan kita tak menghargai bahasa kita, it's just that kita dah biasa belajar begitu. Okay, now bercakap pasal berapa panjang nota-nota yang kita nak main ni. Dia terlalu subjektif benda tu kan. Kita tak tahu panjang tu panjang mana, pendek tu pendek mana. But kita kena tengok beberapa faktor yang lain yang mempengaruhi panjang ataupun pendek sesebuah note yang kita main. Dan antara benda yang mempengaruhi dia adalah kita nak kena tahu berapakah tempo lagu tu. Sebab tempo tu akan mempengaruhi setiap beat ke beat yang lain tu berapakah panjang ataupun jauh jaraknya. Jadi kita akan mainkan note tu sepanjang tu. Memang kita cakap semi-brief ni, okay, nilai dia adalah 4. Tapi 4 yang macam mana? Adakah 1, 2, 3, 4 atau 1, 2, 3, 4? Itu semua lain. Dia akan mempengaruhi nilai semi-brief tu. Sorry, dia tak mempengaruhi nilai, dia mempengaruhi panjang. Sebab itu tergantung kepada beat yang kita akan mainkan tadi.
Nah, kalau kita tengok dekat contoh yang ada dalam gambar rajah, kita ada dua line, staff line di situ. Yang atas tu, kita tengok dia ada largo, simbol ataupun teks largo. Okay. Maksud dia adalah beats are slow and long. Maksudnya beat tu, dia punya jarak dia perlahan dan panjang. Jadi minim kat situ ada, kiraan minim adalah 2. Jadi beat dia dah jadi 1, 2. So kita akan main tam panjang. Sebab kalau dia laju, tam, okay, dia jadi minim juga tapi nilainya pendek. Tergantung kepada beat dia punya tempo. Kalau kita tengok contoh yang bawah tu, allegro. Allegro, beats are fast and short. Maksudnya beat tu laju dan juga pendek. Sebab dia dah laju kan. Kita akan bercakap pasal beat ni dengan lebih detail di episod yang akan datang. Tapi for now, cukup untuk kita tahu, okay, nilai note yang kita main tu, duration dia tu bergantung kepada beberapa faktor. Dan antara faktor yang utamanya adalah tempo lagu. Setakat ni, okay, clear? Okey. Semua macam serius je. Saya pula yang takut tengok. Saya tengok macam film tu macam kalau teri Jawi sambung macam tu. Macam tu bisa Jawi kan? Oh, by the way, peringatan lepas ni orang-orang yang dah belajar, korang yang tengok kat sini, jangan panggil benda ni toge ke, berudu ke, apa dah. Kita dah belajar all these names. Stop calling ataupun degrading ilmu muzik ni. Okay, by the way, okay. Ada mic? Yes, kita ada soalan. Wan, nak tanya, kalau untuk orang yang baru belajar benda ni, Yep. Is it better to guna yang half note, 8 note, guna terma tu ke guna terma yang quiver macam tu? Yang mana yang lagi? You suggest lah. Terma-terma dan syarat. Okay. Secara general, good question. Soalan ni saya suka. Secara generalnya, kita akan, dia bergantung kepada what kind of music yang awak main. Kalau let's say awak lebih pada main music-music yang modern, kita akan banyak pakai yang American punya. American kan very modern, bro. Yeah, yo. Sebabnya classical biasanya kita akan banyak guna yang ni. Tapi benda tu dah susah nak cakap whether awak main. Sebab sekarang ni orang yang main classical pun main dalam modern juga. And kadang-kadang modern pun kita dah banyak cross culture punya music kan. Jadi my suggestion is tahu dua-dua. Because it depends on, let's say kalau kata awak bermain dengan musician ni untuk show ini, dia punya background dia maybe dia belajar kat Berkeley, US. So chances are dia akan gunakan nama-nama whole note, 8 note semua tu. And kadang-kadang even saya sendiri pun kadang-kadang kita akan guna dua-dua. It's a mixture of both. Sebab macam semi-quiver, susah nak sebut. Kita just sebut 16. Kan? So it's easier. So, apa orang kata ni, saranan saya adalah tahu dua-dua. Okay, good question. Saya suka soalan itu. Okay, ada soalan lagi sebelum saya continue? Okay, good. Alright, kalau tengok dekat gambar rajah yang masih kita sedang tengok ni, quarter note gets 1 beat, and then yang kat bawah tu pun half note gets 1 beat. Arrow dia menunjuk kepada satu simbol pecahan kan kat situ kan. 3, 4. Lepas tu ada 2, 4. Simbol-simbol pecahan tu nama dia time signature. Tapi kita akan belajar dengan lebih mendalam pasal time signature tu di episod yang lain. Sebab kita tak nak terlalu banyak information. Okay, saya nak move on dengan ya ini. Benda ni, pernah tengok tak? Apakah ini? TikTok! Yes! Apa akaun TikTok? Nanti saya follow. Okay, good. TikTok tu sebenarnya maksud dia ini. TikTok. Okay, dia ada nama. Nama dia adalah, saya nak tulis sini lah. Metronome. Okay, so kalau tengok dekat gambar rajah ni, yang di sebelah kiri itu adalah metronom yang orang kata zaman Tok Kaduk. Zaman-zaman dulu punya. Diorang yang create benda tu nama dia metronom something lah. Saya tak ingat nama dia. So kita panggil kita pakai dia punya device tu untuk kita tahu tempo. Kita tahu beat tu macam mana laju ataupun perlahannya beat tu. Tapi sekarang kita dah modern, everything digital. So kita dah ada yang kat belah kanan tu, itu digital punya metronom. Tapi sekarang kita dah sebenarnya lagi maju. Sekarang dalam phone, korang boleh download app metronom. Macam-macam app ada. So jangan cakap, oh aku nak main muzik tapi tak ada metronom, tak pernah tahu metronom tu apa.
You don't call yourself a musician kalau tak ada benda tu. Sebab wajib untuk kita practice menggunakan metronom. Wajib tau, bukan sunat, wajib. So make sure ada. Now, terasa? Dia terasa. Okay, by the way, ada satu benda menarik lah pasal tadi kita ada largo, kita ada allegro. So, kenapa ada all these things kalau kita dah ada metronom? Now, sebelum metronom tu di-invent, dia tak adalah metronom tu daripada awal dah di-invent. Di zaman dulu, kita, macam mana cakap laju ataupun perlahan itu subjektif. Laju kita sekarang mungkin tak sama dengan laju dulu. Kan? Jadi, diorang hanya letak, okay, largo, perlahan. Allegro, laju. Sebab dia tak ada fix tempo masa tu. Tapi at one point dalam history manusia ni peradaban manusia ni dia orang dah create metronom dan kita ada fix tempo dan kita keep on guna metronom sampai sekarang. Simbol-simbol macam largo, allegretto ada banyak lagi yang itu kita dah jarang pakai sebab kita dah ada simbol baru. Sekarang kita just letak macam ni je. Bila kita letak contohnya crochet sama dengan 120. Now metronom tadi tu kita menggunakan this unit BPM. BPM maksudnya beat per minute. kph kilometer per hour. Ni kelajuan kereta. Ini kelajuan tempo muzik. Beats per minute. So ini bermaksud crochet beats per minute. So dia ada 120 crochet beats per minute. Okay, itu untuk kita tahu kelajuan. So makin banyak nombornya, makin lajulah lagu tu. Okay, ada soalan? Saya sebenarnya penat bercakap panjang-panjang je ni. Saya nak berehat jap. Saya nak tengok persembahan tu. Dan kita akan jumpa dalam episod yang akan datang. Tapi sebelum tu, saya nak menjemput Syakir and the rombongan untuk membuat persembahan. Silakan. Yes. 1, 2, 1, 2, 3, go. Hatimu sunyi tanpa dirinya tercari-cari, hati berduka cita. Jika kau biru, carilah aku. Harimu mendung tanpa dirinya terapung-apung, gundah gulana. Jika kau biru, carilah aku. Apakah sebabnya kau suka lupakan si dia yang hanya sakiti kamu? Oh sayang, usah fikir yang lama. Jika kau biru, carilah aku. Hendak 1000 daya, enggan 1000 dalil. Ku bukan ingin memaksa, hanya inginmu adil. Pada hatimu, pada dirimu, mengapa setia pada yang hanya meluka? Hatimu perlu terbuka, baru mampu gembira. Jika kau biru, carilah aku. Let's jam, let's jam.
Carilah aku. Berdempam. Berdebum. Untuk pengetahuan korang, semua modul yang kita gunakan dalam Fakulti Kaki Lima diketuai dan dipantau oleh Profesor Madya Khairil Anwaruddin atau dikenali sebagai Profesor Budin daripada Universiti Malaysia Kelantan.